Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Dan tiada wajib menolakkan dia. Itu. Ini masalah kita pakai sutra dulu kan. Iza shalla ahadukum falyaj'al amamahu wajhah. Amama wajahu syai'an. Siapa semayang Nabi kata nak letakkan amamahu syai'an suatu. Ya. Tu wajah syai'an satu. Fa illam yajid, kalau tak ada suatu. Tongkat kita ada apa semua, fal yansib asan, naklah didirikan tongkat kalau tak ada mata benda tu. Fa illam yakun mawasan, kalau tak ada tongkat, fal yahutta, naklah dibuat garisan, ya. Iaitu khattan summa la yadurruhu mamara amamah. Kemudian dia tongkat itu kalau orang lalu depan dia pun tak ada apa. IP kamali salatihi, pada sempurna sembahyang itu. Jadi kena ada sutra. Mana letakkan sutra tu setengah daripada apa? Ya, tuntutan dalam sembahyang. Ada hadis yang terang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang disebut dan tidak wajib menolakkan dia. Bila seorang tadi kan kalau dia melintas depan kita, kita dah ada sutra dah. Ya, pertama dinding tu yang paling pertama. Dia ada tartib. Kalau tak ada dinding, boleh cari tongkat. Tak ada tongkat, boleh cari mata benda sekadar 2/3 tinggi ni. Backup. Tak ada juga sejadah, tak ada garis. Jelas. Jadi boleh kita dah ada sutra, kita dengan dinding tadi 3 hasta. Itu syarat dia, jangan lebih. Tiba-tiba orang melintas, kita tahan dia. Dia lawang, kita tolak. Jatuh, mati katak ni. Mana tidak ada kisas. Besar tu ya. Orang sedang menghadap Allah kau lalu depan apa? Tu. Jadi maknanya kemudian alang tolak tu wajib ke? Ini dibahas. Dan tiada wajib, itu maksud. Ya, kita nak tolak boleh, tapi tolak tu wajib ke? Tidak jadi wajib menolakkan dia. Yang tidak wajib menolakkan orang yang lalu di hadapannya bila sutra dia dah ada. Jadi kalau menolak itu wajib atas mukallaf yang kuasa, kerana menghormatkan semayang, kerana adalah diwadakkan semayang, dan maksudnya sempurna khusyuk dan tadabbur dan ketiadaan bermain-main barang sedapatnya. Dan menolakkan orang yang lalu itu sangat menapi ia akan dia. Kalau kita tolak dia kan, dia lawan tolak lama, kita pula rosak semayang. Dia berlawan dengan dia pula. Dia pula kepala batu digil. Tuan-tuan ada tolak, dia pegang pula tangan kita. Kacau je. Jadi menapikan benda besar tu khusyuk pula. Maka kerana itulah dipalingkan daripada wajib kepada sunat. Ya, itu dia panggil elat. Kenapa? Padahal tiap-tiap amal arahan tu ada wajib, tapi dia paling sunat tu elat dia. Jadi makna wajib kepada sunat juga. Dengan dia dilaraskan, maka dikatakan pada kami, apa nak laras? Mana dibuat teka-teki. Dikatakan pada kami satu yang mungkar. Ya, mungkar tak orang lalu itu dilarang hadis. Kita lalu tu mana satu kerja mungkar. Tiada wajib menghilangkan dia, tapi tak wajib sunat dia. Ya. Asal dia secara umum dia tiap-tiap mungkar naklah ditegah. Kan? Wajib kita mencegah dia. Dan siapa yang maknanya melihat akan mungkar palyuhai biyadi, nak ada tegar dengan tangan. Palyuhai biyadi. Fa illam yastati' fa bi lisan, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa zalika adharful iman. Marra minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa lihat mungkar, dia kena ubah dengan tangan dia. Maka tangan sama ada kalau kita dalam keluarga, tangan kita macam-macam boleh buat, ya. Tapi kalau bentuk global, mana tangan mana kuasa, kekuasaan. Itu yang penting, kita cari kuasa. Ya, bila kuasa ada, kita boleh gubal undang-undang dan sebagainya, kita boleh bentuk cara yang sebenar. Itu sebenarnya kita mencari kuasa untuk jadikan alat kuasa itu meninggikan kalimah Allah. Bukan dah dapat kuasa, kita pula guna hentam kalimah Allah, itu dah terbalik. Itu syaitan mungkin. Habis. Jadi dipalingkan makna wajib kalau nak kira asal al-amru yang tadi rujuk usul fiqh kita bahawasanya bila arahan tu wajib. Tapi dia kembali dari sunat. Kenapa macam mana boleh berapa sunat atau elat? Sebab bila kita berlawan dengan dia kan dah hilang khah. Masuk tu tolak dia pula degil, tu tolak dia lalu ke kan. Habis. Itu nak tahu kenapa dipaling daripada wajib kepada sunat. Ya. Sedangkan dia benda mungkar tu. Haram kita lalu depan orang yang tengah semayang yang sudah ada syarat-syarat sutra dia. Kalau tak ada lain lah kan. Orang semayang ni semayang sunat ke depan pintu, orang nak lalu situ. Lalu je lah. Itu salah dia kan. Atau tengah-tengah sutra ada depan dinding, banyak lagi boleh pergi dia tengah-tengah. Rupanya ada kipas atas. Di mana ada kipas? Ada ke semayang cari kipas. Ya. Tapi bila sudah cukup syarat-syarat dia, ketiga itu jangan dilalu.
maka maknanya ditegak oleh Rasulullah SAW. Dan apabila tiada diperoleh syarat segala syarat tersebut atau diperlihatkan dia tetapi taksir pada tempat sembayang, misal seperti ia sembayang pada tengah jalan raya sembayang, melambung sudut kereta itu salah dia, ya. Atau jalan yang picik, pergi cari tempat lain lah, jalan sempit buat lalu sembayang, buat apa? Dalam masjid tengah-tengah pintu lalu tempat orang lalu, itu tidak menjadi salah orang yang lalu depan dia. Atau pada pintu masjid ada sini, tempat masjid tu bawa lalu sembahyang tengah-tengah, tempat lain kosong ada, ya. Itu mana silap dia. Tiga tu kalau orang lalu pun tak ada apalah. Atau tempat tawaf, ya, tempat tawaf kau pergi sembahyang buat apa? Jangan yang orang nak tawaf lalu kat dia kan, di tengah tawaf, itu salah dia. Dan pada sebahagian seperti tempat yang ghalib lalu manusia padanya, dia pergi sembahyang kat situ, dia tahu orang melintas tu, ya, tatkala ia sembahyang atau sembahyang ia dalam saf pada hal ada lapang pada saf yang di hadapannya. Ini pun taksir juga. Dia tengok saf depan terkosong, tiba-tiba dia masuk belakang, dia tak masuk depan, itu taksir juga. Sengaja daripada makna cuai. Taksir makna cuai. Habis. Maka hasil baginya sunatnya, ya. Dan tiada haram lalu di hadapannya jika dia lupa syarat. Nanti kalau pada tempat sujudnya sekalipun, dekat nak sujud kan, tapi makna ceritakan syarat dulu sebab apa dia silap. Tetapi adalah ia khilaful aula, ke tempat dekat nak sujud itu khilaful aula. Di khilaful aula atas daripada sikit daripada apa? Makruh. Bawah dia baru makruh. Khilaf mana menyalahi, aula yang utama. Khilaful aula mana menyalahi yang lebih utama. Dan tiada sunat menolakkan orang yang lalu. Tetapi haram yang demikian itu kerana taksir, kena cuai. Dan dalil sunat menghadapkan sutranya, dah hadis Nabi ni kata sutran, iza salla ahadukum, iza apabila salla semayanglah ahadukum boleh semayang kamu, maka fal yaj'al, asalnya ja'ala yaj'alu, lam terbagi depan, tapi sekarang lam kena mati, baca yaj'al. Sebab apa maksud lam tu? Lam tu lam apa dipanggil? Tu lamul amri, ya, dia menjazamkan fi'il mudhari'. Kena ngaji nahwu tak mau sedap sikit. Fal yaj'al amama wajhihi syai'an fa in lam yajid fal yunsib asan fa in lam yakun mawasan fal yakhutta khattan summa la yadruhu ma marra amamah, ai fi kamali salati. Dan satu lagi hadis Nabi menyatakan bahawasanya apa? Apabila menghendaki sembahyang seorang kamu, dia nak sembahyang, maka hendaklah menjadikan ia pada hadapan dia sesuatu, ya. Nabi suruh fal yaj'al amama wajhihi syai'an, jadikan sesuatu. Maka jika tiada dapat akan satu, tak ada letak beg atau tak ada, maka hendaklah mendirikan dia akan tongkat. Ni kalau tongkat. Maka jika tak ada sertanya tongkat, ya, maka hendaklah ia mengguris dengan depan dia, pada hadapan satu guris. Kemudian maka tiada memberi mudarat akan dibalangi lalu di hadapannya. Artinya pada sempurna semayang, jadi fi kamali salat tafsir, ai fi kamali salati, pada sempurna semayang ni, pada satu di hadapan guris tadi. Kemudian maka tiada memberi mudarat orang yang lalu. Artinya pada sempurna semayang. Kerana apa? Mazhab kita tiada membatalkan semayang lalu di hadapannya, kerana beberapa hadis yang menyatakan demikian itu. Tapi setengah mazhab lain kalau lalu batal pun, ada khilaf lain. Dan dikiaskan dengan guris itu musalla. Musalla, dia maksud sejadah, tempat semayang. Musalla mana mahalus salah, tempat semayang tu panggil musalla. Batu surau panggil musalla, ya, ibadah dia musalla. Musalla mana mahalus salah, tempat sembahyang, ya. Sejarah kita pun panggil musalla juga, ya. Kalau masjid mana mahalus sujud, tempat sujud, maka dia pergi pada makna luah. Kalau makna istilah lelaki, tempat masjid tu tempat kita sembahyang berjemaah, ada hukum-hukum dia, ya. Habis. Jadi kalau tak ada buat tongkat, kalau tak ada juga guris berdepan dia, ya, satu guris, ya, satu line begitu atau ukur begitu boleh. Setengah kata bertumit ketika dia bawa ke depan,
Setengah kata garis melintang gitu, boleh juga. Ya, mana-mana. Dah digaris, kemudian maka tiada memberi mutalat akan dia barang yang lalu di hadapannya. Kita dah buat sutra tadi, baik ke apa kan, tapi orang lalu melintang depan tak ada apa dah. Arti pada sempurna semayang dia, ya, kerana pada mazhab kita tiada batas semayang lalu di hadapan kerana beberapa hadis yang menyatakan demikian itu, dan kiaskan dengan guris itu musalla yang lebih utama. Mana kita buat tempat semayang sejadah ke kan, daripada kerana tiada kerana nyata, daripada guris pada menyatakan maksud. Jadi kalau kita guris tu orang mengaji tahu, oh ni untuk dia dengan semayang. Jadi dan dalu sempadan itu di antara apa benda yang sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun dalil wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin Subhanakallahumma wa bihamdika